Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibah mubarakah min 'indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah berkenan memilih kita untuk mengimarahkan Masjid Kota Kemuning, khususnya untuk kita berada dalam satu majlis ilmu yang hari Isnin minggu pertama setiap bulan dan minggu keempat. Sepatutnya minggu lepas saya ada penyampaian tentang tajuk perbincangan kita, cuma minggu lepas saya ada sedikit keuzuran, ya. Maka kita akan membincangkan tentang sirah nabawiyah berdasarkan kepada dekat yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kronologi sirah yang ada di dalam kad tuan-tuan dan puan-puan, kita telah melepasi fasa A, yang kalau tuan-tuan tengok A, iaitu 3 tahun dakwah Rasulullah SAW secara rahsia. Di mana kita juga, kalau kita terbalikkan kad kita melihat A, maka kita melihat himpunan ataupun kumpulan-kumpulan ya surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh 3 tahun pertama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perbincangan kita khas daripada umur Nabi 40 tahun mula Nabi menerima wahyu. 3 tahun pertama, maka menurut sebahagian pendapat ulama, yang ini tidak muktamad. Kalau kita melihat ada pandangan-pandangan lain juga, maka kita mengambil salah satu pandangan untuk kita melihat gambaran Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara menyeluruh mengikut kronologi sirah daripada umur Nabi 40 tahun sampai sebelum wafatnya Nabi SAW pada umur 63 tahun. Fasa pertama 3 tahun dakwah secara rahsia. Di situ tidak sampai 60 orang para sahabat telah beriman dan mereka ini telah dilatih, dididik, ditarbiyah dengan Al-Quran oleh Nabi SAW berdasarkan kepada surah-surah yang turun. Quran kebanyakan tak turun lagi masa itu. Pada tahun keempat, maka Allah telah memerintahkan Nabi supaya berdakwah secara terang-terangan, mengajak mereka mentauhidkan Allah, beriman kepada hari akhirat, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Maka tahun keempat kenabian telah bermulanya penentangan daripada pembesar-pembesar Mekah, ya, sehingga merebak kepada penduduk-penduduk Mekah untuk menolak, bahkan menentang, bahkan menangkap, menyeksa dan membunuh para sahabat Nabi SAW yang beriman pada ketika itu. Dan siksaan itu bertambah teruk pada tahun 5 Hijrah. Ya, bukan 5 Hijrah, 5 kenabian. Saya selalu tersebut tu. Itu
Peringkat kalau kita tengok B, tahun peringkat kedua kenabian dakwah secara terbuka daripada tahun 4 dan tahun 5 selepas kenabian. Dan pada ketika itu ada kumpulan ayat Al-Quran yang diturunkan, dan kita juga telah pergi pada ketika mana para sahabat ditangkap, diseksa, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi supaya memerintahkan sebahagian daripada para sahabat berhijrah ke Habsyah. Bukan hijrah Madinah, lambat gitu. Ke Habsyah. Maka sebelum ketika mana para sahabat Nabi disiksa dan sebahagian dibunuh, ada kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam kumpulan C1. Dan tuan tengok C1 tu, dan pelajaran yang lepas telah menunjukkan bahawa 18 orang para sahabat telah berhijrah ke Habsyah dan akhirnya patah balik kerana mendengar berita bahawa orang-orang Mekah telah beriman, telah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berita itu tidak benar. Maka kebanyakan para sahabat patah balik berhijrah begitu jauh ke Habsyah. Bayangkan satu perjalanan padang pasir sampai ke hujung semenanjung tanah Arab, kena menaiki kapal menyeberang ke Habsyah, iaitu Ethiopia yang ada sekarang ini. Sebahagian para sahabat ada yang duduk dan bercerita tentang Nabi, kedudukan apa yang berlaku kepada Raja Habsyah yang sangat adil yang bernama Najasyi. Mereka memberi keamanan dan perlindungan kepada para sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah ke negeri Habsyah. Maka kita juga telah membincangkan, telah melihat, bukan tidak membincangkan pun, kita dapat melihat kumpulan C2. C2 itu selepas hijrah pertama ke Habsyah, ada kumpulan-kumpulan surah-surah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita masuk dalam fasa D. Fasa D ini telah mengubah landscape peta dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jumpa D, iaitu peringkat ketiga kenabian selepas Islam diperkuatkan dengan Islamnya Saidina Hamzah dan Saidina Umar. Yang ini merupakan tajuk kita pada malam ni. Okey, apa cerita? 3 tahun dakwah secara rahsia aman. 2 tahun dakwah secara terang-terangan, Nabi dilawan, ditentang, para sahabat di kalangan hamba-hamba disiksa, dan di kalangan mereka itu ditombak, disula, ada yang mati, dibutakan mata. Teruk siksaan. Dan 2 tahun itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mencari satu tempat yang memberikan keamanan kepada orang beriman. Sebab tu para sahabat ini berhijrah ke Habsyah. Ini berlaku pada tahun 4-5 selepas kenabian. Di sini fasa baru ketika mana orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar, telah membuat keputusan untuk menghalang orang-orang Quraisy, penduduk-penduduk Mekah, daripada mendengar Quran. Quran pun tak dapat nak dengar. Nabi bercakap, dia orang akan buat bising, dia akan pukul gendang, dia orang buat nyanyian, dia orang akan buat segala macam bising, hiruk-piruk, sehingga Al-Quran itu tidak dapat kedengaran. Kecualilah pada pelajaran yang lepas, ketika satu malam Rasulullah membacakan surah An-Najm, sehingga masa tengah-tengah malam tu orang Quraisy tak dapat nak buat kacau. Orang yang ada di kawasan Kaabah tu terpaksa dengar
potongan-potongan ayat daripada surah An-Najm juzuk 26 tu, dan akhirnya orang-orang Quraisy yang ada pada ketika itu dengar dan sangat terpegun dengan keindahan ayat-ayat Al-Quran dan isi kandung yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Maka fasa tahun ke-5 dan ke-6 kenabian ini menyebabkan dakwah Rasulullah itu tersekat habis. Sehinggalah berlaku satu peristiwa. Abu Jahal, dia terlampau marah kepada Nabi dan dia telah caci Nabi dengan seteruk-teruknya, dan dia telah pukul Nabi SAW. Ini Abu Jahal dah terlampau marah, dia geram sangat sebab Nabi Muhammad dah masuk tahun yang ke-6 tak nak berhenti, dan segala macam halangan telah dibuat, tapi Nabi terus berdakwah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal tak boleh tahan dah, dia maki, dia caci Nabi, dia pukul Nabi. Dan pada ketika itu ada satu orang daripada sahabat Nabi melihat kejadian itu dan melaporkan kepada bapa saudara Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang panglima gagah perkasa, pak saudara Nabi. Apabila dia dengar sahaja bahawa anak saudaranya iaitu Nabi Muhammad SAW dicaci dan dipukul oleh Abu Jahal, maka darah dia terus mengirap. Dia tak boleh tahan. Dia tak masuk Islam pun. Tapi tabiat orang Arab ni, jangan usik dia punya suku. Jangan kacau siapa-siapa yang ada dalam kabilah. Kalau pergaduhan antara kabilah disebabkan oleh seekor kambing, dia orang boleh perang. Perang bunuh mati. Apatah lagi bila diusik satu orang daripada anak-anak kabilah mereka ini, maka di situ menyebabkan orang Arab ini cepat panas dan perkauman mereka akan bangkit. Ini yang berlaku kepada Sayyidina Hamzah, bahawa dia marah bukan sebab kerana Allah. Dia marah sebab anak saudara dia, iaitu Nabi Muhammad telah dicaci maki oleh Abu Jahal. Masa itu Nabi Abdul Muttalib, Sayyidina Hamzah daripada suku Bani Hashim, yang mencaci Abu Jahal ni daripada suku Bani Makhzum. Maka Sayyidina Hamzah dia biasanya masuk ke kawasan Kaabah, dia akan beradab. Seorang panglima yang hebat, bila masuk je dia akan tawaf dulu. Tapi kali ni dia tak ada. Dia terus memburu di mana Abu Jahal. Maka dijumpa dekat kawasan Kaabah Abu Jahal masa tu, dia lempang, dipukulnya, bergaduh, dan masa tu telah bangkit semangat dua puak daripada suku Bani Hashim, iaitu suku Nabi, yang diketuai oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan suku Bani Makhzum iaitu Abu Jahal, yang melihat Sayyidina Hamzah telah memukul satu orang iaitu Abu Jahal daripada kabilah Bani Makhzum. Dan pada ketika itu perang besar hampir tercetus antara suku Bani Makhzum dan Bani Hashim, kerana Abu Jahal telah mencaci Nabi
Dan selepas itu Sayyidina Hamzah membalas dendam, memukul Abu Jahal. Dan semua dah angkat senjata, mungkin akan berlaku satu perang besar antara dua kabilah besar ini di kota Mekah. Dan akhirnya Abu Jahal menghentikan. Dia kata, berhenti, aku mengaku bersalah dan aku telah mengutuk, aku telah mencaci anak saudara kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, aku minta maaf. Maka tak jadi perang masa tu. Maka Sayyidina Hamzah telah mengisytiharkan, kau pukul anak saudara aku, dan sekarang juga aku mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dorongan Sayyidina Hamzah masuk Islam? Nak syurga? Kerana tauhid? Ulama-ulama kata tidak. Asal dia kerana balas dendam dia. Dia tidak rela anak saudara dia daripada suku Bani Hashim ini dianiaya oleh satu suku daripada orang luar. Tetapi kerana sayang dia kepada Nabi SAW, ini baik-baik ya. Sebab hidayah tu ada jalan dia. Dia bukan tiba-tiba datang menggolek macam tu. Antara faktor yang menyebabkan Allah buka pintu hidayah kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ialah kerana sayang dia kepada Nabi SAW. Ni jangan main-main sayang kepada Nabi. Sebab tu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bila kiamat? Dia nak tahu kiamat bila. Sekarang ni orang sibuk kiamat. Rasulullah tanya, wa ma a'dadta laha? Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Ni tanya kiamat, dah siap ke? Sahabat yang bertanya tu dia kata, tak ada persiapan apa pun ya Rasulullah. Satu je yang aku siap. Aku sayang kepada engkau. Aku sayang kepada engkau wahai Rasulullah. Itu je. Satu je yang aku siapkan. Maka Rasulullah kata, anta ma'a man ahbabta, maka kau akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kau sayang. Maka sayang kepada Nabi, tahu kita tentang sirah Nabi SAW, ajarkan tentang Nabi SAW, kepribadian dan sirah Nabi kepada anak-anak merupakan satu faktor besar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Telah mengisytiharkan bahawa sayyidus syuhada, siapakah penghulu kepada para syuhada di dalam syurga? Rasulullah kata Hamzatu ibnu Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini kisah dia di hujung dia. Dan ini menjadi satu tamparan. Dia orang sangat menyesal lah. Abu Jahal menyesal lah. Tak, aku punya pasal Hamzah masuk Islam. Sebab aku pukul Muhammad, Hamzah masuk Islam. Dan Islam menjadi kuat sebab ada satu panglima besar. Sebelum tu kebanyakan daripada para sahabat yang biasa-biasa, hamba-hamba, orang-orang miskin, menjadikan orang Quraisy berani untuk menganiaya Nabi sesuka hati mereka, kecuali dengan perlindungan sedikit daripada Abu Talib, iaitu pak saudara Nabi. Abdul Muttalib atuk Nabi. Ya, yang ni kita kena tengok sirah betul-betul. Selang beberapa hari, sebahagian ulama kata dalam 3 hari je, Nabi SAW ini teringin sangat supaya dakwah ini berubah, dan Allah datangkan Sayyidina Hamzah, menjadikan orang dah mula takut nak mendekati ataupun nak menganiaya orang Islam pada ketika itu sebab ada Sayyidina Hamzah. Maka Rasulullah sering kali berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, perkuatkanlah Islam ini dengan salah seorang 2 lelaki yang paling kau sayang ya Allah. Siapa dia?
Salah seorang bi Abi Jahlin wa au bi Umar bin Al-Khattab. Nabi betul-betul minta berdoa dan sahabat tahu, dengar tentang doa ni. Ya Allah, perkuatkan Islam ni dengan salah satu daripada dua lelaki ini. Satu Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal, dan satu lagi Umar Al-Khattab. Maka kisah dia, macam mana Allah memilih Sayyidina Umar ni, ya, untuk dapat hidayah. Kenapa Allah tak pilih Abu Jahal? Sebab itu Abu Jahal tertutup pintu hidayah dia apabila dia mula menganiaya Nabi SAW. Apabila Abu Jahal mula mencaci Nabi SAW, maka di situ Allah tutup pintu hidayah kepada dia. Umar ni apa cerita dia? Umar jahat juga. Dalam kepala dia juga ialah misi untuk bunuh Muhammad. Sebab orang-orang Mekah semua menanamkan kebencian kepada Nabi SAW, dan dia merupakan satu panglima besar Quraisy yang berusaha untuk bunuh je Muhammad SAW. Tapi satu malam, ketika mana Sayyidina Umar meronda kota Mekah dan akhirnya tengok kawasan kosong, dia masuk kawasan Kaabah. Kaabah masa tu jangan bayang macam sekarang. Masa tu penuh berhala. Antara Safa dan Marwah itu ada dua berhala besar. Dan mereka tu minta kepada berhala yang berada di keliling Kaabah. Tapi tetap orang menghormati, sebab tawaf itu syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Satu malam Nabi berada di Kaabah dan Umar meronda di kawasan Kaabah tu, dan terserempak dengan Nabi SAW yang membacakan masa itu surah Al-Haqqah dalam satu riwayat lah. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Umar antara, kalau dalam negara kita ni, profesor negara lah. Sebab kebanyakan penduduk Mekah tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Antara yang boleh membaca dan menulis ialah Umar Al-Khattab. Dan dia memang mengagungkan syair daripada pujangga-pujangga Arab. Tapi bila dia dengar ayat Quran Al-Haqqah, dia terdiam. Sampailah Nabi membaca, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Muhammad ni bukanlah seorang penyair. Sedangkan telah diwar-warkan di kota Mekah, jangan dengar Muhammad baca apa-apa, sebab itu penyair. Nanti kita akan terpengaruh dengan keindahan syair dia. Dia tak nak mengaku tu ayat Quran daripada Allah. Tapi tiba-tiba Umar dengar satu penafian daripada Allah, bukanlah Muhammad ini seorang tukang syair. Kebanyakan manusia tidak mahu beriman. Kalau tak penyair, Umar pun fikir, kalau macam tu Muhammad ni tukang tilik nasib lah. Sebab banyak cerita-cerita ke depan, cerita tentang hari akhirat, tentang benda tak berlaku, Nabi Muhammad dah cerita dalam Quran. Kalau itu dia tukang tilik lah. Tiba-tiba ayat seterusnya Nabi baca, wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilan min rabbil alamin. Allah kata dia bukan tukang tilik. Banyak sekali kamu tidak mahu mengambil peringatan. Sedangkan apa yang dibaca oleh Muhammad ini adalah satu ayat yang diturunkan daripada Tuhan yang mencipta sekalian alam. Masa tu seolah iman tu masuk. Umar tak kata apa. Dalam hati dia, cantik betul ayat ni. Apa yang dia nak cakap, Allah dah cakap dah. Bila dia nak tuduh Nabi penyair, Allah kata dia bukan penyair.
Bila dia kata ini kalau tak penyai dia ni tukang telik nasib, Allah kata dia bukan telik nasib. Ini ayat daripada Tuhan yang mencipta alam ini turun kepada Rasulnya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam tu Omar terdiam, mikir cantik sangat ayat Quran dibaca oleh Muhammad, tapi dendam dia, semangat dia untuk bunuh Nabi tak padam. Balik terus berapi semula, tak boleh jadi, mesti bunuh Muhammad. Sehinggalah besok dia tu Omar jangan tak nak layan lah Muhammad baca apa tu nak layan, yang penting bunuh Muhammad. Sebab Muhammad ni yang buat kacau kat Mekah ni. Kalau aku dapat bunuh, aku akan selesaikan semua masalah kat Mekah. Dalam perjalanan dia mencari Nabi SAW, maka terserempak dengan seorang sahabat Nabi. Dia bertanya, Omar nak pergi mana? Dia kata, aku tak boleh tahan dah, aku nak bunuh Muhammad. Dah lama dah, ya? Tapi hari ni tak boleh tahan, bunuh juga. Kenapa? Sebab dia mengajak orang beriman. Dia memecah belahkan masyarakat. Dia suruh tinggalkan Tuhan kita berhala-berhala. Maka si lelaki yang bertemu Umar dia kata, tak payah bunuh Muhammad, kau pergi jemput adik kau pun dah beriman, suami dia pun beriman. Lagi melompat Umar, ya, macam mana ahli keluarga dia, adik Fatimah, ya, dah beriman. Terus dia buru, dia pergi terus kejar ke rumah adik dia. Adik dia masa tu dengan suami dia sedang belajar Al-Quran, ya, membaca ayat Quran yang dibimbing oleh seorang nakib dia, iaitu Khabbab atau Khubayb, ya. Pada ketika itulah Umar terdengar, tapi Umar dah 2 kali dengar dah. Dekat Kaabah dia dengar Nabi baca surah Al-Haqqah. Lepas tu sampai dekat rumah adik dia, ya, dengar lagi satu bacaan ayat Al-Quran daripada surah Toha. Dia dah terdiam, cantik ayat ni. Dia naik, terus masuk. Dia kata, mana ayat yang kau baca dari Fatimah? Maka adik dia sorokkan tak ada. Dia lempang adik dia, ya, dia pukul, jatuh, berdarah. Di sini ada satu asbab hidayah. Umar sebagai seorang panglima, dia rasa malu pukul seorang perempuan. Dia kata tak guna, ya. Maknanya orang pukul perempuan ni memang kira bacul lah. Terus dia rasa kesian dekat adik dia. Maka bila dia kesian kepada adik dia, maknanya satu asbab iaitu kita kesian je kat orang. Di situ terbuka satu pintu hidayah. Jangan main-main perasaan. Kita kesian ke orang sudah cukup untuk membuka sikit pintu hidayah. Maka di situlah, ya, ditanya adik, mana tadi ayat yang kau baca? Dia kata tak ada. Aku dengar, bagilah, tolong. Maka adik dia kata tak boleh, kau kotor, tak boleh pegang. Maka ada riwayat mengatakan suruh Umar akramah. Alangkah baik dan mulianya ayat ni. Maka adik Sayyidina Umar dengan suami dia kata, ini Umar ni dah lembut hati dah ni. Ketika mana Khabbab yang menyuruh dalam rumah tadi dengar Sayyidina Umar kata, ma ahsana hadzal kalam wa akramah, alangkah cantik indahnya kalam ini. Ayat Al-Quran daripada surah Taha ni terus melompat, ya, Sayyidina Khubayb. Maka dia kata, wahai Umar, aku dah dengar Rasulullah berdoa,
perkuatkanlah Islam ini dengan salah satu daripada dua Umar, iaitu Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal, ataupun pilihlah perkuatkan Islam ini dengan Umar Al-Khattab. Aku nampak dah hidayah telah menyebelahi engkau, hai Umar. Dia kata, di mana Muhammad? Maka dia orang dah rasa Umar nak masuk Islam dah. Dia tunjukkan. Maka itulah terbongkar satu rahsia, markas yang menjadi tempat perhimpunan tarbiyah Nabi SAW mengajarkan Quran kepada para sahabat, iaitu di rumah Arqam bin Abi Arqam. Maka dibawalah Sayyidina Umar ke markas Rasulullah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Sayyidina Umar pun ketuk-ketuk, tanya siapa Umar. Orang semua dengar takut. Ya. Maka masa tu siapa yang dah ada? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah baru 3 hari masuk Islam. Dah berada untuk belajar Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Di situ sebelah ada Sayyidina Zubair Al-Awwam. Zubair ni seorang panglima perang besar juga. Ya, Hamzah pegang tangan kanan dia, Zubair pegang tangan kiri Sayyidina Umar. Maka Rasulullah kata lepaskan dia. Maka Sayyidina Umar telah tunduk dan melutut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula.
Allah Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah Muhammad Rasul. Okey, kita sambung sikit tuan-tuan dan puan-puan. Tengok ya. Sekarang ni sebab itu sejarah mencatatkan iaitu fasa baru yang dilalui oleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tercatat, iaitu fasa, kalau kita di situ fasa D ya, maknanya ada satu perubahan dalam peta dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dua orang ini beriman, iaitu dua orang panglima Mekah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, asbab hidayah Umar tu banyak. Sebenarnya dia telah melalui fasa 3 kali dengar ayat Quran. Di Kaabah dia terdengar, dengar tak boleh cakap dah. Sebelum masuk rumah adik dia dengar ayat Quran, masa tu hati dia dah lembut dah. Lepas dia tampar adik dia baca ayat Al-Quran pula, masa tu habis, terbuka segala pintu hati Umar untuk menerima Islam. Sebab tu kita kena rajin. Asbab hidayah ni ada pada telinga. Asbab hidayah itu ada pada mata bila kita melihat. Dan asbab hidayah itu ada pada hati dan otak yang memikir. Jangan sekali-kali tutup pintu hidayah. Macam mana jahat kita pun, siapa jahat macam mana pun, ya telinga kena buka, mata kena melihat, hati kena berfikir. Maka di situ asbab hidayah akan masih terbuka, seperti mana sejahat-jahat Sayyidina Umar yang bercita-cita untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dilembutkan hatinya apabila mereka mendengar ayat Quran. Sebab tu Quran kita kena baca, kita kena faham. Kalau kita tak faham, kita tak boleh fikir apa pun. Apa kita nak fikir? Apa yang kita nak renungkan? Sebab itu kita memang kena baca Quran dan kita memang perlu untuk berusaha faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dua orang ini bila masuk Islam, Mekah berubah. Islam berubah. Ibnu Mas'ud antara orang yang kelima, dia mendakwa dia orang yang kelima masuk Islam. Dia kata pengakuan dia, ma kunna naqdiru an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslama Umar. Sebelum ni kami tak boleh langsung nak sembahyang di Kaabah sehinggalah Umar masuk Islam. Sebelum tu takut. Sebab itu kalau kita melihat sejarah-sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bawa para sahabat di lereng-lereng bukit ni untuk beribadah. Takut berjumpa dengan, tapi terserempak juga dengan satu tim Abu Jahal. Berlaku pergaduhan pertama dalam Islam pada ketika itu. Dan di rumah Arqam bin Abi Arqam, para sahabat yang berkumpul ya, dalam 60 ke 80 orang pada ketika itu dah. Masa tu tak ada seorang pun orang Quraisy tahu tempat itu. Tempat itu rahsia. Nabi mengajar di rumah dia. Beberapa para sahabat yang dah lama masuk Islam, yang dah menghafaz ayat-ayat Quran yang turun, maka mereka mengajarkan secara rahsia rumah ke rumah. Tapi bila Umar dan Hamzah masuk Islam, dia katakan sebab itulah digelarkan Umar tu dengan Umar Al-Faruq. Al-Faruq ini yang membeza. Awal dia digelarkan Faruq tu sebab bila Umar dan Hamzah masuk Islam, Umar kata, Hamzah, jom. Kau bawa satu kumpulan, aku bawa satu kumpulan, jom bawa semua pergi Kaabah, semayang kat situ. Masa tu belum ada solat 5 waktu. Ini solat mengikut syariat Nabi-Nabi ataupun umat terdahulu, pagi dan petang. Macam mana kaifiah dia, di situ akhirnya ulama sampai kepada satu keputusan macam mana kaifiah solat umat terdahulu. Keputusan dia, Allahu a'lam. Tidak ada satu hadis sahih yang menceritakan ya muktamad macam mana
solat mereka, sama ada dalam bentuk zikir, dalam bentuk solawat, dalam bentuk tasbih, rukuk ke, sujud ke, berapa rakaat ke, tidak ada muktamadnya. Okey, apa yang berlaku ialah dua orang panglima ni bawa mana-mana orang Islam, siapa yang dah rindu sangat nak pergi solat kat Kaabah, jom. Ikut barisan Umar satu lagi ikut kumpulan Sayyidina Hamzah, dan orang Quraisy masa tu, orang Makkah terkebil, nak lawan tak berani, nak buat bising takut, ya? Takut kena penggal kat Sayyidina Umar, kena berlawan dengan dua panglima ni. Masa itulah Islam mula dapat dizahirkan dengan kehadiran dua panglima ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir Quraisy dan pembesar-pembesar akan melakukan satu strategi lain pula selepas ini. Tetapi kita tengok dalam fasa D, tuan-tuan. Fasa D 1, kalau kita tengok di situ, surah yang diturunkan antara tahun 6 hingga 10 kenabian. Apa panjang sangat tu? 6, 7, 8, 9, 10. Fasa nanti kita akan lalu selepas ini, maknanya Rasulullah dan para sahabat itu diboikot, dipulaukan, tidak boleh berjual beli, tak boleh berjual makanan, tidak boleh berniaga, sehingga dalam tempoh 3 tahun itu, dalam kemarau yang teruk, ya, para sahabat terpaksa makan daun-daun kayu. Maka di sini ada, kita ambil di 1 itu diturunkan surah Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun, surah Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Jasiyah, Al-Qamar. Ini dalam tempoh 3 tahun, dan tempoh 3 tahun ni kita belum cerita lagi. Kita baru cerita permulaan Islam itu nampak gah sedikit dengan kehadiran dua panglima ini. Dan selepas kehadiran itu mereka tak dapat menentang, menyiksa para sahabat Nabi, tetapi mereka melakukan satu perjanjian boikot yang sangat kejam, sehingga anak-anak tak dapat makan, kebuluran pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung fasa D2 dan sampai fasa D3. Mungkin kita ambil satu-satu fasa D2, iaitu fasa 3 tahun Rasulullah dan juga suku-suku yang berkait dengan Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Wahab. Semua suku-suku yang berkait dengan Nabi ini diboikot, dan mereka ini sehingga tak dapat sumber makanan, dan mereka berada dalam kebuluran, makan akar-akar kayu dan juga daun-daun kayu pada ketika itu. Dan kita menyelusuri kronologi sirah Nabi SAW ini untuk kita faham bagaimana penderitaan, kesusahan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan nanti apabila kita melihat puji-pujian Allah, janji-janji syurga kepada para sahabat yang mula-mula Islam di Mekah itu, dengan janji-janji syurga, kita akan faham. Dan kita melihat macam mana suasana ayat-ayat Al-Quran diturunkan pada ketika itu, kita juga dapat memahami betapa susah, perit, kebuluran para sahabat Nabi apabila berada dalam suasana boikot. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang. Mudah-mudahan sedikit fasa yang kita cerita pada hari ini menampakkan kita satu fasa dalam kronologi sirah Nabi SAW yang kita harus faham. Dan pada ketika itu juga ayat Al-Quran turun yang menyebabkan Rasulullah kena ajar masa itu juga. Rasulullah menghafaz, para sahabat juga menghafaz ayat Quran dan menyampaikan kepada anak-anak dan keluarga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.